Jadi Rasulullah pesan, kamu lapar, kamu dahaga, ingat lapar kamu, dahaga kamu nanti pada hari kiamat. Dan kemudian apa Rasulullah sebut lepas daripada itu? Wa tasaddaqu ala fuqaraikum wa masakinikum, dan hendaklah kalian bersedekah kepada golongan fakir dan golongan miskin kalian. Jadi di sinilah ada perbahasan yang tinggi daripada para ulama. Sebab Rasulullah kalau sebut tentang sedekah aja, tasaddaqu ala fuqaraikum wa masakinikum, sedekahlah kepada yang miskin kalangan kalian dan yang kaya kalangan fakir kalian dan miskin kalian. Rasulullah tak sebut tasaddaqu ala fuqaraihim wa masakinihim, sedekahlah kalian kepada miskin mereka dan fakir mereka. Kenapa Rasulullah kata miskin kamu, fakir kamu? Lihat tempat kita dulu. Sebelum lihat tempat orang lain, lihat tempat kita dulu. Dah habis belum fakir miskin? Kalau belum habis fakir miskin, maka menyumbang di tempat kita ataupun bersedekah di tempat kita jauh lebih utama berbanding sedekah di tempat yang lain. Sebab sekarang ni dah banyak promosi sedekah, kan? Sedekah dekat sana, sedekah dekat sini, memang semua bergelumba. Ini benda baik, benda berkaitan dengan kebaikan jangan kita nafikan. Apalah NGO tu buat sedekah, yayasan ni buat sedekah, semua nak sedekah, ni nak untunglah semua. Tak, ini kita kena syukur sebab mereka berlumba-lumba pada kebaikan. Tetapi sebelum kita memilih untuk memberikan sedekah kepada pihak yang lain, maka sedekah dulu di tempat kita. Bahkan kalau kita nak utamakan, kita nak sedekah di mana, dengan sedekah yang berada dengan apa yang di bawah tanggungan kita ataupun saudara kita, maka lebih utama di sini. Kan ada orang suka belanja kawan-kawan buka puasa, tapi tak pernah belanja isteri buka puasa. Mana lebih utama? Belanja isteri lebih utama. Sebab Rasulullah dah sebutlah, kan? Rasulullah dalam satu hadis, Rasulullah kata, kamu merdekakan hamba, kamu sedekah kepada fakir miskin, kamu berjuang pada jalan Allah, tetapi ma tasaddaqa ala iyalihi, dan apa yang kamu sedekah kepada keluargamu, a'zamu darajatan, lebih besar darajatnya. Jadi itu kita kena lihat. Dari sudut aspek bersedekah, memang kita nak sedekah, tapi kena pastikan yang lebih baik di tempat kita. Sebab itu keputusan daripada Jawatan Kuasa Fatwa, mana-mana zakat kita mesti edarkan di kawasan kita. Dia ada tanah jajahannya, ada kawasannya. Di Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Melaka, Majlis Agama Islam Negeri Melaka. Di Perak, Majlis Agama Islam Negeri Perak atau Lembaga Zakat Perak. Jadi ini semua dia akan agih zakat di kawasannya, bukan dibawa keluar. Berdasarkan hadis daripada Sayyidina Muaz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, yang mana apabila Rasulullah menghantar Sayyidina Muaz bin Jabal ke Yaman, sebelum daripada Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir bertemu dengan Allah, di hujung daripada hayat baginda, Rasulullah hantar Muaz bin Jabal ke kota Yaman. Apabila Rasulullah hantar, Rasulullah sebut dengan Sayyidina Muaz. Rasulullah kata, apabila kamu sampai di Yaman, ud'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ajak mereka untuk mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa in ata'uka, kalau mereka taat kepada kamu, wa 'allimhu anna Allah qad farada 'alaihim as-salah yaum wa lailah khamsa marat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ajak mereka, ajarkan mereka tentang solat. Satu hari semalam 5 kali. Fa in ata'uka, kalau mereka taat kamu, dah ajar mengucap ya, dah ajar solat ya, maka yang ketiga, wa 'allimhu anna Allah qad farada alaihimus sadaqah, Allah telah memfardukan kepada mereka sedekah. Apa sifat sedekah? Tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Rasulullah sebut, kamu ambil wahai Muaz daripada kaya mereka, kamu pulang wahai Muaz kepada miskin mereka. Jadi di sini dia beza dengan solat. Bab solat, Rasulullah kata, wahai Muaz, ajarkan rakyat Yaman untuk solat sehari 5 kali. Tapi bab berkaitan dengan zakat, Rasulullah sebut kepada Sayyidina Muaz bahawa zakat itu diambil daripada kaya, diserah kepada miskin. Siapa yang ambil? Yang ambil adalah yang dipanggil pemerintah. Siapa yang serah? Juga pemerintah. Sebab dia ada pihak tengah.
Orang kaya mesti serah kepada pihak tengah. Pihak tengah akan mengagihkan kepada golongan asnaf. Jadi ini dipanggil sistem zakat. Sistem zakat dia mesti diberi kepada amil, dan amil itu akan menyerahkan kepada asnaf yang layak. Jadi kerana itulah tadi pun bincang dengan Yayasan Ikram kan, dalam bab kita buat collection ataupun kita buat kutipan berkaitan dengan sumbangan, kita ada yang dipanggil sebagai audit, yang dipanggil sebagai sistem semak kan, check and balance. Adakah duit yang dikutip itu diagihkan pada tempat yang sepatutnya? Jadi kerana itulah kami pun di Majlis Agama Islam pun diaudit. Dia lebih diaudit. Tahun lepas ada lebihan daripada zakat. Kita collect lebih 310 juta lebih. Kan? Dekat 320 juta collection. Kita punya jangkaan tak sampai 300. Ada lebihan beberapa juta. Jadi lebihan tersebutlah, maka apabila sampai tahun ini 2021 punya agihan zakat tidak menghabisi duit kutipan zakat. Sebab biasa orang bayar zakat bulan 12. Kita pun tak jangka kutipan lebih. Jadi apabila ada lebihan, maka persembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, dan kemudian dipersembahkan dalam mesyuarat yang tertentu. Maka keputusan daripada mereka semua untuk dileburkan duit zakat yang lebih. Ada lebihan tu lebur, habiskan. Sampai bulan 4 ni mesti habis. Mesti bagi. Macam-macam program kita buat supaya habis. Kita beri kat yayasan-yayasan, kita beri dekat pemandu teksi. Semalam saya bagi dekat pemandu teksi 108 orang di Kota Tinggi. Siap seorang dapat 500. Suka kan abang-abang teksi tu, ya Allah. Saya umumkan 500. Seronok. Sama dengan penjawat awam persekutuan. Bonus 500. Kami penjawat awam Johor setengah bulan gaji, alhamdulillah kan. Tapi yang penjawat awam persekutuan 500. Pemandu teksi dapat 500. Daripada mana duit lebihan zakat tahun lepas? Kena habiskan tak? Kena habiskan. Sebab itu dia perlu organisasi yang kita nak sedekah, organisasi yang berdaftar. Supaya apa? Supaya kita tidak ditipu dengan apa yang kita telah menyumbang kepada mereka. Jadi dalam bulan Ramadan, bulan memang kita digalakkan untuk bersedekah dengan banyaknya, sebab sedekah pada bulan Ramadan menyamai dengan amalan fardu di bulan yang lain. Kita sedekah bulan ni, dia punya pahala sama dengan berzakat. Tapi jangan lupa untuk bayar zakat. Sebab apa pun amalan-amalan sunat, dia akan tergantung selagi mana yang wajib tidak selesai. Bukan tak ada pahala, ada. Tapi dia tergantung. Allah simpan. Yang wajib tak selesai, yang sunat Allah tak terima. Contoh, saya sering berikan perumpamaan contoh. Sebab itu dalam bab solat tarawih, tidak boleh mana-mana individu solat tarawih kecuali selepas menunaikan fardu isyak. Tak buat solat isyak, tarawih tak boleh buat. Ada yang datang kan, kita malam-malam pertama tu kita tengok juga gelagat-gelagat, apa dipanggil, tetamu-tetamu baru rumah Allah yang tak pernah nampak muka dia. Malam pertama tu dia datang. Bukan main, semangat lagi kan? Orang duduk tahiyat awal, dia duduk tahiyat akhir. Belum, sabar bang. Solat isyak dulu. Solat isyak kan 4 rakaat. Tapi dia, sebab dia dah fokus solat tarawih tu, duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir dah. Malam pertama biasa berlaku, malam kedua dah tak jadi dah. Jadi sebab dia terlupa, rupanya ada isyak. Kan tak ada isyak. Dia terlupa, dia fokus tarawih. Tarawih tak boleh buat kecuali isyak telah kita selesaikan. Maksudnya tak boleh buat solat yang sunat kecuali yang wajib selesai. Kita buat sedekah-sedekah, tapi zakat tak nak bayar. Zakat RM10 je fitrah ni kan, RM7 je fitrah, itu pun tak nak bayar. Mahal lah. Apalah Majlis Agama Islam ni mahal. Tapi beli nasi Arab bukan main RM20 lagi. Zakat fitrah RM10 tak boleh bayar. Nasi Arab RM20 dia beli. Jadi ini masalah lah. Kita kadang-kadang suka kepada amalan sunat tetapi melupai akan amalan-amalan yang wajib. Jadi mudah-mudahanlah sempena dengan Ramadan yang disebut sebagai bulan kebaikan, kita memang digalakkan untuk memberikan sedekah demi sedekah, kerana kita kena ingat apa sahaja yang kita keluarkan daripada harta kita, ia adalah sebenarnya hak milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Munafiqun, di hujung daripada surah Al-Munafiqun, Allah sebut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian. Allah berinfak, mesti Allah akan datangkan dengan mimma razaqnakum.
Dalam surah Al-Baqarah permulaan juzuk pertama kan, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk kepada golongan yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Mereka yang mendirikan solat, dan daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka mereka infak. Kita kena ingat, tuan-tuan, puan-puan, sama ada di hadapan saya ataupun berada di online, rezeki yang Allah beri itu adalah daripada Allah, bukan kita punya. Kita cuma dilalui rezeki itu. Allah berikan rezekinya melalui kita, maka kita dapat rezeki daripada Allah. Berapa ramai orang yang Allah berikan ia dengan ujian sampai dia tak mampu nak cari rezeki, kan? Allah uji dengan stroke, Allah uji dengan lumpur, Allah uji dengan sakit-sakit sampai dia tak mampu cari rezeki. Tapi kita, Allah berikan sihat, maka Allah berikan kita untuk mampu cari rezeki. Dan semua rezeki kita adalah hak milik daripada Allah. Kita akan makan apa semua daripada Allah, sama ada yang tumbuh daripada bumi, iaitu tumbuh-tumbuhan, ataupun yang turun daripada langit, iaitu hujan yang turun akan menyuburkan bumi, ataupun daripada lautan dengan ikan-ikannya. Ini semua daripada bumi Allah Subhanahu wa taala. Tiada orang yang memakan makanan yang bukan daripada makhluk Allah. Semua kita makan, jadi buka kita akan makan daripada makhluk Allah. Apa menu kita? Tak payah sebutlah, nanti ramai pula yang datang, tak cukup pula. Jadi kita punya menu apa? Mungkin ikan, mungkin ayam golek, mungkin kambing bakar. Ini jangkaan-jangkaan, kan? Mungkin begitulah, mungkin kurang sikit. Tapi semua makhluk Allah ni yang Allah tundukkan untuk kita. Jadi rezeki yang Allah pinjamkan kepada kita, Allah kata apa? Wa anfiqu, infakkan apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum kami datangkan kepada kalian akan kematian. Allahu Akbar. Tiap-tiap hari kita dengar berita kematian. Sama ada kematian yang sedia kala tertangguh dengan adanya penyakit yang bersebab sehingga membawa kepada kematian. Orang sakit jantung, orang sakit pelbagai ni ada yang memang tertangguh, dah nampak dah dia memang nak meninggal lah, tapi belum meninggal lagi. Maka sakit yang akan membawa kepada kematian. Tetapi kebanyakan yang meninggal adalah dengan faj'ah, dengan sebab tiba-tiba, kan? Baru nampak sihat, tiba-tiba meninggal. Kenapa tiba-tiba? Sakit heart attack lah, dengan pelbagai sebab, kemalangan lah dan lain-lain. Ini semua tiba-tiba. Dan kita pun tak tahu bila kita tiba-tiba akan dimatikan oleh Allah. Sempat tak kita beraya? Wallahu a'lam. Malam nanti baru malam 22. Sempat tak? Tak boleh yakin. Saya ni kadang-kadang bimbang sangat, tak tahu sempat ke tak sempat raya, kan? Dan janganlah doa pada Allah, ya Allah bagi aku kesempatan untuk beraya. Nanti bimbang-bimbang dengan doa tersebut, lepas raya mati dah. Sebab nak raya je, ya Allah bagi aku kesempatan untuk beraya. Jadi kita bukan nak doa begitu, tapi kita nak doa kalau kita mati pun husnul khatimah, yang baik-baik. Jadi Allah minta kita infak sebelum datang kepadamu detik kematian. Kenapa? Ketika mana datang kepadamu detik kematian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang nak didatangi dengan kematian, malaikat maut telah berada di hadapannya. Malaikat maut memang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Dia dah lihat malaikat maut. Tidak ada seorang pun yang mati kecuali dia telah melihat malaikat maut. Cuma dia tak boleh cerita. Tak ada orang yang dah melihat malaikat maut patah balik, tak ada. Kalau boleh dia dah cerita dah, malam tadi jumpa malaikat maut tapi tak jadi, tak ada. Yang malaikat maut datang tak jadi cuma para nabi je. Sebab para nabi memang malaikat kena minta izin. Waktunya dah sampai, tapi Allah pesan dengan malaikat maut minta izin, sebab Rasulullah itu lebih mulia. Jadi setiap nabi yang nak dicabut nyawa oleh malaikat maut, dia akan tanya, nak mati ke tidak? Waktu Nabi Musa pernah jawab, tak nak mati, nanti dulu. Jadi Nabi Musa kata nanti dulu. Malaikat maut pun jumpa Allah. Wahai Allah, Musa kata dia tu tangguh. Allah pesan dengan malaikat, tanya dengan Nabi Musa nak mati bila. Jadi malaikat maut pun jumpa Nabi Musa, nak mati bila? Jadi malaikat Musa pun cakaplah 50 tahun lagi. Lagi 50 tahun. Lama betul. Bukan 5 hari, bukan 50 hari, 50 tahun. Malaikat maut jumpa Allah. Wahai Allah, Musa cakap nak 50 tahun.
Allah pesan dengan malaikat maut, cakap dengan Musa, lepas 50 tahun nak apa lagi? Maka malaikat maut berjumpa dengan Nabi Musa, wahai Musa, Allah tanya, nanti lepas 50 tahun aku akan datang lagi. Lepas tu kamu nak apa pula? Nabi Musa duduk fikir. Cakap dengan Allah, bolehlah sekarang. Sebab kita tangguh mati macam mana pun akhirnya mati juga. Jadi Nabi Musa kata, okey, tak apa, boleh. Nabi sahaja yang akan ditanya. Sebab itu Rasulullah ada dialog dengan malaikat maut. Dialog Rasulullah tanya dengan malaikat maut, bagaimana sakitnya mati, bagaimana sakitnya mati, dan apa yang menunggu aku nanti setelah aku mati. Malaikat maut ditanya oleh Nabi SAW. Tapi kita, kalau malaikat maut datang, dia tidak ada lagi yang dipanggil penangguhan. Datang sahaja, tetapi ada keluhan daripada orang yang nak mati ni. Keluhan ni Allah datangkan. Apa dia? Dia akan kata dengan malaikat maut, dia akan kata pada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau boleh tangguh sikit lagi, tolong sikit lagi. Sikit lagi nak mati ni, tolong tangguh sikit lagi. Dia memang permintaan dan keluhan yang bersangatan. Kalau kita boleh dengar orang yang sedang nazak mengeluh, kita akan lari ketakutan. Tapi kita tak boleh. Cuma dia nazak. Sebenarnya nazak itu adalah jeritan daripada orang yang nak mati. Kalau dia orang soleh, jeritan supaya dia keseronokan untuk bertemu dengan Allah. Kalau dia orang jahat, jeritan dia tak nak tinggalkan dunia. Ini jeritan orang yang nak meninggal dunia. Memang ketika itu ketakutan yang bersangatan. Dia minta pada Allah, ya Allah, tolonglah tangguh, wahai Allah, tolonglah tangguh, wahai Allah. Apa yang dia nak buat? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang soleh. Kalau tangguhkan kejap ni, tangguh lagi 1 hari ke, lagi 1 jam ke, tangguh kejap ni, apa yang nak buat dulu? Dia akan bangun, terus keluarkan harta dia untuk sedekah. Jadi inilah yang dibahaskan oleh para ulama. Kenapa orang nak mati minta tangguh daripada mati dan nak sedekah? Kenapa tak nak solat? Kenapa nak sedekah? Sebab sedekah pahalanya mengalir. Ini perbezaan dengan ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah kita lakukan dan dia memerlukan kepada tempoh. Kita nak solat, contoh malaikat maut datang waktu duha, minta tangguh mati. Duha tu jam 8 pagi. Nak tunggu zuhur jam 1 tengah hari, lagi 3 jam, 4 jam, 5 jam. Takkan malaikat nak tangguh? Ibadah haji kena tangguh, tunggu bulan Zulhijjah. Mana boleh haji bulan Muharram? Lama lagi 12 bulan nak tunggu haji. Apa lagi? Puasa. Nanti kalau aku nak mati, tangguh kejap, tunggu bulan puasa. Ni malaikat datang bulan Syawal ni. Ramadan lagi 1 tahun. Malaikat kata nak setahun lagi ke nak tangguh? Jadi semua ibadah dia tertakluk kepada tempoh. Dia ada tempoh tertentu. Tapi sedekah tak ada tempoh. Mungkin zaman dahulu, zaman Rasulullah kan. Zaman Rasulullah fikir tentang tempoh ni. Nak sedekah kan kena cari orang miskin. Nak sedekah kan kena cari orang yang pengutip zakat ataupun pengutip sedekah. Kita rasa payah. Tapi rupanya ayat Al-Quran dia sesuai pada setiap zaman. Zaman sekarang sedekah dengan do it now. Dengan QR code, scan je. Sekarang ni tuan-tuan kalau nak QR code saya, beritahu, saya bagi QR code nombor akaun saya, nanti terus transfer ke saya. So, tuan-tuan scan, duit pindah, scan je. Kita pergi dekat Maidin belanja, scan, duit sampai kat dia. Sekelip mata tengok bagaimana ayat ni Allah nak tunjuk kenapa orang yang nak mati minta nak sedekah. Sebab sedekah dia boleh terus buat. Dia tak perlu tangguh dengan waktu-waktu tertentu. Kejap wahai Allah, bagi 5 minit ke 10 minit ke aku nak sedekah kejap. Jadi mungkin lepas tu dia ambil handphone, kalau dia boleh lah, tapi tak boleh. Ni cerita je. Dia ambil handphone, dia tekan klik untuk sedekah Masjid Raudatul Jannah, untuk sedekah kepada Yayasan Ikram Malaysia, untuk sedekah kepada pihak-pihak tertentu. Supaya apa? Supaya ada pahala yang mengalir dalam kuburannya. Yang ini kita sebut. Sebab itu harta yang kita miliki, kekayaan yang kita ada, ingatlah, ia bukan hak milik yang kita punya. Yang kereta yang kita suka banyak, rumah yang kita suka besar, tanah yang kita suka dengan keluasan. Bayangkan kalau kejap lagi kita mati. Rasanya apa jadi kat kita punya tanah yang nama kita tergeran, tanah banyak, bukan main lagi, suka bawa geran. Dan Tok Din kan bawa geran, suka ada orang bawa geran. Kita nak tengok kain bayar cukai tanah. Ada orang beratus. Tengok dekat tangan dia banyak kertas. Ni memang pemilik tanah banyak ni.
Kita satu tanah pun tak ada. Macam mana dia boleh ada tanah banyak? Bangga. Ada orang ada kereta banyak, ada orang ada rumah besar, ada orang dalam akaunnya duit berkepuk-kepuk duit dalam akaun dia. Tapi cuba bayang kalau kejap lagi kita mati. Undang-undang manusia ataupun undang-undang Allah, setelah mana kematian, harta itu bukan milik dia. Dunia ke, bukan dunia ke, tetap bukan milik dia. Kan? Undang-undang Allah memang bukan milik dia. Undang-undang dunia pun bukan milik dia. Dah mati dah. Dah bukan dia punya dah. Maka harta yang kita banggai, harta yang kita sukai, itu semua bukan hak milik daripada kita. Apa hak milik daripada kita? Apa yang kita pernah keluarkan pada Allah. Maka sebab itulah tiap-tiap pagi kan ada malaikat yang datang dan berdoa. 2 malaikat Allah utuskan. Tengok di kalangan hamba Allah. Kalau pagi-pagian ada orang yang keluarkan hartanya untuk infak, dia ambil harta dia buat infak, dia ambil harta dia pun infak, maka dia akan doa pada Allah, Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah, berikan kepada yang infak itu sebagai gantian. Yang gantian ini ulama bahas, iaitu gantian di akhirat. Setiap daripada apa yang kita sumbang tu ada gantian di akhirat. Bagaimana gantiannya? Masalul ladina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Setiap daripada apa yang kita infakkan umpama sebiji benih yang tumbuh padanya sebatang pohon. Daripada sebatang pohon tumbuh padanya 10 ranting, 10 ranting. Dan tiap-tiap satu ranting menumbuhkan 7 biji buah. Fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. 7 ranting, daripada 7 ranting, setiap ranting itu ditumbuhkan dengan 700 biji. Jadi sebab itu nak kata yang kita sumbang, dia akan membiak, subur. Sumbang untuk masjid, dia akan membiak. Sumbang untuk asnaf, kita tak tahu, mungkin ada asnaf yang dapat beras kita tu rupanya dah lama tak makan dengan beras, kan? Ada asnaf yang dapat duit daripada kita, anak yatim dapat 150, apa dia guna kita pun tak tahu. Mungkin dia beli pakaian solat dia, mungkin dia beli serban dia, mungkin dia beli baju raya dia. Dia dapat manfaat, maka manfaat dan kesukaan yang dia dapat itu pahalanya mengalir kepada kita. Jadi sedekah itulah satu-satunya amalan yang berkembang. Dia berbeza dengan yang lain. Solat memang ada pahala, tapi Allah simpan. Takat tu lah. Kalau 10 lah, 20 lah. Tapi dia tak berkembang. Pahala puasa, takat tu, hari ni kita punya puasa berapa pahala? 100. Mungkin ada yang 100 pahala, mungkin ada yang 90 pahala, mungkin ada yang 1000 pahala. Tapi pahala yang kita dapat ni setakat tu je. Yang boleh berkembang ni adalah pahala daripada sedekah. Kita tak tahu punya sedekah yang sikit, dia berkembang mengikut di mana kita salurkan. Bagaimana manfaat ia mengalir, maka dia akan berkembang. Sebab itu orang yang nak mati, dia nak pada Allah, wahai Allah, aku nak sedekah supaya aku dapat manfaat yang besar dan pahala yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya jawapan daripada Allah, ayat terakhir surah Al-Munafiqun, walay yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sesekali tidak Allah menangguhkan ajal apabila sampai waktunya. Allah takkan tangguh. Allah takkan tangguh kalau dicatatkan nama kita 22 Ramadan malam ni. Ini saya sebut pagi tadi kan. 22 Ramadan saya lahir. 1403 saya sebut ni. Ini dah rahsia umum. 1403 saya lahir. Ayah saya memang dalam surat beranak saya 4 Julai tarikh kelahiran saya, atasnya ayah saya tulis dengan pen. 22 Ramadan 403. Jadi malam ni ulang tahun saya yang ke-40. Saya sebut sebab 40 ni tempoh yang sangat hebat kalau kita sampai dan kita dalam kebaikan, insya-Allah. Tuan-tuan doakan saya lah. Sama ada yang dengar live ke, yang dengar depan saya ni, doakan. 40 tahun umur saya malam ni. Capai tak umur saya? Saya tak tahu. Boleh jadi malam ni capai, mati. Ustaz lama baru sebut dia punya usia 40, mati dah dia. Kita tak tahu. Saya sebut baru ni, sahabat kami tengah main badminton. Kejohanan Piala Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Sebelum Ramadan baru ni. Meninggal heart attack. Tengah main-main, lepas main duduk kejap, meninggal terus. Allahu Akbar. Umur 42 tahun. Muda lagi. Tengah main badminton. Kejohanan bukan main badminton malam-malam tu. Kejohanan maksudnya dia orang yang memang player lah, yang hebat main. Tapi Allah dah catat kematiannya.
maka kita pun tak tahu bila kita akan dimatikan oleh Allah. Jadi kerana itulah, selagi mana kita masih ada hayat, tuan-tuan, puan-puan, apa yang kita kena buat adalah perbanyakkan dengan sedekah. Harta ni pinjaman daripada Allah, kena sedekah banyak. Yang kita sedekah inilah nanti akan timbul. Nanti di akhirat kita akan kata, kenapa tak banyak sedekah? Kenapa sikit ni je aku sedekah? Memang ada pahala tapi rugi tak banyak. Oh, sikit sangat ya Allah. Ni penyumbang-penyumbang buka puasa ni pun alhamdulillah. Bayangkan kan, daripada kawan-kawan kita Yayasan Ikram, saya pun tak kenal lagi nama kan. Mereka dah buat program kebajikan hari ni, macam-macam program. Jadi pahala puasanya lebih daripada kita mungkin yang tak buat kerja apa-apa. Pahalanya lebih. Tapi kerana kita taja dia buka puasa, jadi pahala dia dapat kat kita. Oh, tengok. Punya hebatnya Allah nak bagi. Kita tak buat kerja macam dia. Kan lapar buat kerja macam dia. Sampai staf saya dekat Kota Tinggi bagi baju raya kat Asnah, dia kata, ustaz boleh buka tak? Lapar. Hari ni memang puasa betul punya puasa. Lapar. Jadi pahala dia lebih. Jadi kalau kita bagi dia buka puasa, pahala dia kita dapat. Oh, tengok Allah bagi. Jadi penyumbang-penyumbang ni, apa yang kita sumbangkan, dia akan ada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita berada di hujung daripada Ramadan. Malam ni dah masuk malam 22, tinggal berbaki lagi 9 malam. Masuk malam ni lah, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tinggal campur malam nanti, ada 9 lagi malam. Kita masih ada peluang untuk mohon keampunan daripada Allah. Dan tiap-tiap malam Rasulullah kata, walillahi utaqa'u minan nar. Tiap-tiap malam ada nama yang Allah catat bebas daripada neraka. Kalaulah 21 malam yang lalu nama kita masih belum dicatat oleh Allah di kalangan mereka yang bebas daripada neraka, mudah-mudahan malam nanti dan malam-malam akan datang, nama kita akan tercatat di kalangan mereka yang bebas daripada neraka. Dan mudah-mudahan kita menghidupkan malam-malam yang akhir ini dengan ibadah. Sebagaimana saya sebut dalam kuliah subuh tadi, tak penting dapat tanda Lailatul Qadar ataupun tak dapat tanda Lailatul Qadar. Melihat tandanya ataupun tidak penting. Yang penting adalah menghidupkan malam tersebut. Meskipun tak melihat tanda, tapi kalau kita menghidupkan malam itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka kita dapat pahala melebihi daripada 1000 bulan punya ibadah. Yang penting, jangan ada malam lagi 10 baki ni, 9 baki ni, jangan ada malam yang kita tak hidupkan ia dengan beribadah khusus di rumah Allah dan kemudian dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi wallahu taala alam, mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang saya sampaikan.